Setiap kali tibanya sambutan Deepavali, pasti Little India di Jalan Tun Sambatan, Brickfields, Kuala Lumpur ini menjadi perhatian. Little India di Jalan Tengku Kelana Kelang turut menjadi tumpuan pengunjung. Persaingan sengit antara peniaga membolehkan pembeli mendapatkan harga yang lebih murah. Saya Nirmala Palaniwelu dari Shah Alam, tapi saya berniaga dekat Kelang lah. Sudah selama 7 tahun. Saya penjual kain. Tahun ini okey lah sebab 2 tahun lalu pandemik kan. Peniaga semua kurang, tapi tahun ini okey, memang okey, peniaga pun banyak, kita punya bisnes pun okey lah. Saya jual sekarang sini kain tradisional pun ada, kain moden pun ada. Sekarang semua orang pun suka macam kain tradisional pun ada kain macam moden sikit pun ada lah. Biasa diorang pakai India, diorang pagi-pagi pergi kuil kan, sembayang, diorang pakai pakaian tradisional. Macam siang macam tu diorang pakai pakaian moden. Dua-dua pun saya ada jual sini. Manisan yang merupakan identiti masyarakat India dipercayai mampu membawa kegembiraan, keseronokan, nilai positif dan kesejahteraan yang berpanjangan. Itulah juga sebabnya manisan yang lebih manis dan sedap dianggap lebih baik. Sebut saja nak manisan apa, semuanya ada dijual. Saya membuat bisnes ni selama 8 tahun dan selama ni saya membuat melalui online, tetapi disebabkan sambutan yang banyak, saya pada tahun ni saya telah membuka kedai sendiri dan saya telah membuat 7 jenis biskut, dan biskut ini semua adalah biskut yang terlaris dan mendapat sambutan yang baik. So saya mempunyai 7 jenis biskut. Biskut kacang, biskut suji, biskut almond London, roll tarts pineapple, muruku, acu muruku dan spicy popia. So biskut ni semua dapat sambutan yang sangat bagus. So saya mengharapkan semua dapat datang dan menyokong kami, dan saya ingin mengucap terima kasih kerana memang banyak orang datang support kami untuk perniagaan kami. Bagi pengunjung, sambutan Pesta Cahaya tahun ini memberi 1001 cerita. Walaupun mungkin perbelanjaan agak meningkat, namun dituruti jua demi perayaan setahun sekali ini. Rasa gembira lah sebab 2 tahun ni kita tak dapat beli apa-apa macam ni kedai semua. So rasa gembira lah, dia punya nak tengok baju-baju baru semua sebab 2 tahun pakai baju sama kan. So tu pasal rasa gembira. Bazar ni dah bertahun-tahun, tiap-tiap tahun sebelum Deepavali, 2 minggu sebelum Deepavali mereka akan bermula bazar ni. So pada tahun ini mereka telah bermula pada 8 hari bulan Oktober sehingga 23 Oktober. Depends on kita beli apalah. Kalau macam baju still kita boleh bargain lagi. Makanan semua okey lah lagi, tapi tepung, muruku semua sudah naik harga. Minyak pun sudah naik harga. Sambutan pengunjung setakat ini ada ramai yang datang sebelah, kalau hari biasa tu sebelah petang, dan kalau hari Sabtu, hari Minggu tu ada customer sudah start datang lah sebab ini ialah second last weekend kan. Next week sudah last weekend untuk Deepavali. Yeah. Tidak lengkap warna-warni Deepavali tanpa lantai tradisional kolam atau ranggoli. Biasanya kolam ini dibuat di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat agar setiap isi rumah mendapat kesejahteraan. Hakikatnya bagi menghasilkan hiasan lantai ini bukanlah mudah, sebaliknya memerlukan kesabaran, ketekunan selain kreativiti. Saya buat kolom selama sebagai bisnes 12 tahun. Saya mula buat masa saya umur 15. Kebanyakan mereka dah tahu dah boleh buat. Mereka memang buat untuk semua perayaan lah, Indian perayaan. Warna memang ada colourful lah. Memang kita buat banyak colour. In term of design, biasa kita buat floral geometric design. And then sekarang kita mula buat macam buat bunga merah, and then gajah. Macam tu. Setiap design dia ada elemen dia lah, elemen sendiri. Macam kalau gajah,
dia ada symbol of like strong like that. Kalau bunga macam prosperity. Diva Bali tahun ini kembali meriah diraih. Yang penting juga sambutannya mendidik generasi muda keluarga Malaysia dengan perayaan tradisi masyarakat India ini. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda sedang menyaksikan Darah Muda Musim Baharu dengan kerjasama rakan strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, dan malam ini anda bersama saya Diah Muhammad Jaiz. Baik, sambutan Diva Bali tahun ini, dan kali ini di Darah Muda kami akan membawakan topik berkenaan dengan Diva Bali, keharmonian keluarga Malaysia. Jadi untuk kita berbicara berkenaan dengan sambutan Diva Bali ini, kami membawakan dua orang tetamu yang cukup istimewa di studio pada malam ini, iaitu kita ada Gayatri Chandrasegaran yang merupakan seorang guru dan juga pempengaruh media sosial, manakala di sebelahnya adalah Asvindran Balachandran yang merupakan penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Hindu Malaysia. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan Darah Muda. Selamat Hari Diva Bali untuk anda berdua. Selamat Hari Diva Bali. Baik, jadi tahun ini tahun 2022, Diva Bali 2022 bagi Gayatri yang juga merupakan seorang guru. Bagaimana anda melihat sambutan yang diadakan pada kali ini? Ya, kali ini kita dapatlah celebrate Deepavali dengan meriah sekali. So kali ini saya dapat balik ke kampung, dapat berjumpa family saya. So all my relations come together. So kita celebrate lah meriah. Sebagai contoh, kita main mercun lah. So this time makan bersama-sama. Deepavali kan all about the food. So kita makan bersama-sama lah, pergi ke temple bersama-sama. So this time I'm so excited, I'm so happy lah this time. Finally dapat sambut dapat dengan celebrate family, sebab dengan dah 2 tahun kan kita tak dapat celebrate sebab COVID. So this time memanglah kita puas-puas hati kita dapat celebrate lah. Jadi adakah Azwin juga mempunyai pengalaman yang sama dengan Diva Bali kali ini? Sambutan Deepavali kali ini akan menjadi lebih meriah seperti saudari bagi tahu. Sebab selepas 2 tahun kita memang menyambut Deepavali secara tertutup, iaitu dalam ahli keluarga sahaja yang terdekat, sebab kita memang disebabkan oleh isu pandemik COVID-19. Seperti festival, perayaan adalah satu benda yang kita menyambut secara beramai-ramai, bukan secara tertutup seperti berkongsi makanan, tak kira agama ke bangsa apa-apa. So kali ini kita akan pasti kita dapat melihat perkara itu berlaku kali ini, disebabkan kita kali ini bebas menyambut, walaupun sambutanlah walaupun sambutan, walaupun kita masih perlu terkawal-kawal juga, tapi kali ini kita akan lebih bebas dan lebih meriah berbanding sebelumnya. Baik, sebagai seorang yang selalu bekerja bersama dengan golongan belia, dan saya yakin juga untuk perayaan seperti Diva Bali ini pastinya ada adat resam yang perlu diikuti untuk menyemarakkan lagi sambutan itu. Melihat kepada keadaan belia ketika ini, adakah belia yang anda sentiasa bekerja bersama ini, semangatnya untuk menyambut Diva Bali itu masih sama seperti sebelum pandemik ini? Sebagai seorang belia, saya berpendapat belia masih mempunyai niat dan juga masih mengikuti adat resam yang telah ikuti sejak zaman dulu. Seperti setiap hari pagi ni, contohlah pagi ni kita akan setiap belia juga masih dengan bersama keluarga pergi ke kuil untuk sembahyang dan juga berkongsi makanan. Dengan maksud adat resam ni masih diteruskan walaupun kita dah ke arah moden, teknologi juga. So setengah adat yang memang diberi daripada nenek moyang kita masih diteruskan, walaupun setengah orang berpendapat zaman belia sekarang sudah berubah pendirian, tapi ada setengah yang masih teruskan. Masih lagi. Walaupun pergi ke kampung melihat datuk nenek saudara, so sistem tu masih diteruskan juga. Bagi pendapat saya. Baik. Kalau kita cakap juga pasal perayaan ni yang bagus dan uniknya di negara kita ini, walaupun perayaan itu adalah untuk sesetengah kaum ataupun bangsa, tapi bangsa lain juga akan sama-sama merayakan, melihatkan bagaimana kita di Malaysia ini mempunyai satu semangat toleransi antara kaum. Sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah rendah kebangsaan Kementah, Kementah, ya. Di Kementah, bagaimana cikgu menerapkan semangat toleransi ini terhadap pelajar-pelajar cikgu di sana? Yang adat lah, macam mana saya menerapkan adat bangsa kaum lain kepada murid macam tu. Yalah, okey, sebagai seorang pendidik memang kita memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk semangat patriotism, semangat perkauman dalam kalangan murid-murid lah. So what we can do is as a teacher,
kita boleh mempelbagaikan banyak aktiviti dalam sekolah. Okay, what kind of activity we can do? Sebagai contohlah aktiviti kumpulan ke, kita tayang satu video yang berkaitan dengan apa, sebagai contohlah perayaan Deepavali. So apa masyarakat India akan buat sebelum perayaan Deepavali, selepas perayaan Deepavali. So suruh murid-murid jot down the points ke, lepas tu mestilah murid-murid akan bertanya soalan kan. So masa itulah guru-guru akan ambil kesempatan, ambil peluang itu untuk menceritakan, untuk bagi tahu tentang perayaan-perayaan kaum lain. So moreover, kita juga boleh buat aktiviti seperti aktiviti memasak makanan kaum lain, aktiviti fashion show, aktiviti tarian. Recently dalam sekolah saya tak ada murid-murid India, tak ada murid-murid Cina langsung. Tapi this time I took the risk, membuatlah tarian traditional India, iaitu tarian Kolatam dengan murid-murid lah. So murid-murid pun dapat like very excited lah to learn something new, right? So macam ni lah kita nak menerapkan semangat patriotism perkauman dalam kalangan murid-murid. Selain mereka belajar benda baru, mereka juga mungkin akan menarik minat mereka untuk belajar lagi banyak lagi berkenaan dengan kaum-kaum lain di negara kita, dan ini pastinya akan menerbitkan rasa cinta terhadap sesama kita, rakyat Malaysia. Jadi itu kalau pelajar di sekolah. Dalam golongan belia pula, bagaimana nak memastikan bahawa semangat toleransi dalam kalangan belia di negara kita ini sentiasa berada pada tahap yang terbaik? Apa yang perlu dilakukan terhadap belia-belia mungkin daripada belahan kaum ataupun di dalam komuniti itu sendiri? So dari segi pandangan komuniti, setiap tahun sebelum pandemik, kita akan buat satu majlis. Secara bukan untuk Deepavali saja. Sebelum ni memang ada untuk hari raya pun, tahun baru Cina memang kita buat. So dari pihak Majlis Belia Hindu, kita setiap tahun ada buat majlis untuk sambutan hari Deepavali. So sebelum COVID tu kita ada buat sebelum tu. Dalam masa tu majlis tu kita akan buat pelbagai pertandingan. Dari segi membuat kolom, iaitu satu jenis untuk agama Islam, agama Hindu. Dan juga pelbagai aktiviti lain. Sebab aktiviti dapat menarik keharmonian dan juga memupuk silaturahim bersama pelbagai bangsa. Bukan kita hanya memupuk kepada bangsa Hindu sahaja, tetapi kita akan memanggil daripada pelbagai kaum dari segi Melayu dan Cina. So biar berbangsa lain pun mengetahui tentang cara dan adat resam kita. So pelbagai majlis ini, dan juga kita akan berkongsi dengan bekerjasama dengan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. So mereka pun berpendapat apakah bagaimana pada majlis ini bergerak dan sambutan ini dijalankan dengan semangat yang bagus. So kerajaan pun tahu ini adalah satu cara yang memupuk semangat antara bangsa supaya tiada apa-apa pergaduhan antara kaum. So inilah salah dari segi komuniti yang boleh tengok kita melalui sambutan ni. Dan saya pasti juga antara nilai tambah apabila berlakunya aktiviti realitas komuniti ini adalah mereka mendapat pengetahuan secara tidak langsung berkenaan dengan budaya kaum-kaum lain. Baik, cikgu tadi sebut bahawa di sekolah tak ada pelajar berbangsa India dan juga tak ada berbangsa India dan Cina. Jadi mungkin mereka pelajar-pelajar cikgu ni, apa yang mereka sangat excited nak tahu berkenaan dengan sambutan Deepavali? Apa yang cikgu ceritakan kepada mereka berkenaan Deepavali itu? Sebagai contohlah, mereka tanyalah, recently juga dari kelab kebudayaan, ID Club penghasilan kolom. So murid-murid tanyalah, kenapa cikgu kolom-kolom tu masyarakat India buat masa Deepavali tu? So I bagi tahu lah, okay, kolom tu dapat menceriakan lagi. It's like kind of accessory lah sebelum Deepavali kita buat kolom bersama-sama. So murid-murid pun excited sangat, cikgu saya nak warna yang inilah, warna yang itulah, I nak letak kolom lah, sangat cantik lah. So macam tu lah. And then masa Deepavali tu kita pergi temple bersama-sama kan. So I bagi tahu lah serba sedikit kenapa kita pergi temple, sebab nak bersembayang lah. So masa Deepavali compulsory kita kena buat lah. Lepas tu mandi minyak. Cikgu kenapa cikgu mandi minyak pula? So I bagi tahu lah sebab kenapa mandi minyak, untuk menyejukkan badan. So freshly we are going to start the day, right? So kita mandi minyak lah. Macam tu lah. So acu muruku makanan tradisional. So murid-murid at last mereka bagi tahu, cikgu lepas Deepavali mesti bawa muruku dan aci muruku. Saya kata okey lah. Baik, kalau cikgu tak bawa mungkin cikgu yang kena denda lah. Tak bawa. Mesti kena denda sebab murid-murid bagi makanan dekat cikgu tahu. Saya kena bawa jugalah this time. Okay, baik. Selain daripada seperti kolam dan juga mandi minyak ni lagi, apa lagi mungkin yang perlu dikongsikan kepada luar sana berkenaan dengan adat resam Deepavali ni yang orang kat luar mungkin tak tahu? So seperti mana tu, Deepavali adalah boleh dikatakan sebagai pesta kecahayaan. Kecahayaan tu kita dari zaman, contoh dari kegelapan kita pergi ke satu arah kecerahan. So dalam
sempena majlis ni ataupun sambutan ni, biasanya kita akan berkongsikan ataupun maaflah tindakan kita yang sebelum ni telah menyakitkan hati seseorang. Itu yang satu elemen yang penting pada hari tersebut, saling bermaafan. So kita tak ada apa-apa. So melawat saudara, walaupun selama ni kita tak bercakap dengan dia, tapi kali ini kita akan sebab ini adalah satu sambutan pesta yang perlu ada dengan bersama keluarga, bukan bersama dua orang saja, bersama beramai-ramai, berkongsi makanan, bercerita. Ini adalah satu elemen yang sangat penting pada sambutan ini. Itu yang saya berharap pada kali inilah yang kita tak dapat berlakukan dalam tempoh 2 tahun sebelum ni. So kali ini dari segi kongsi makanan, melawat antara satu sama lain, so dapat mengeratkan lagi dan perlu dibanyakkan kali ini lah. Jadi kalau di peringkat Majlis Belia Hindu Malaysia ni, ada tak macam sambutan khas yang dijalankan oleh organisasi asuransi? Seperti yang saya bagi tahu tadi, kita setiap tahun ada majlis sambutan secara bahagi kebangsaan. Majlis sambutan Deepavali kebangsaan akan diadakan setiap tahun. Tapi kali ini kita akan buat hujung tahun ni, kita buat dalam perancangan. Mungkin dalam hujung tahun ni kita akan cuba melakukannya. Dalam tu kita akan panggil semua wakil daripada negeri dan juga pelbagai kaum dari segi majlis belia dan juga agensi-agensi kerajaan lain untuk merapatkan hubungan ni dan menjalankan sambutan ni dengan penuh meriah lah. Seperti sebelum ni pun kita pernah melakukan dan kita mendapat sambutan yang baik daripada semua kaum dan juga pihak. So kali ni pun kita akan melakukan juga. Jadi mungkin ada kelainan ke untuk sambutan kali ini, ada tak? Special. Setiap tahun adalah special juga, bukan kali ini je. Setiap tahun special. Kita akan buat dalam perancangan. Kali ini akan membawa seperti dalam masih perbincangan juga. Saya pun tak dapat lagi pastikan apakah special kali ini juga ada kan. Tapi kita akan buat sesuatu yang lebih berani lah dibanding dengan tahun yang sebelum ni, sebab kita pasti kali ini kita akan mendapat lebih ramai tetamu berbanding dengan sebelum ni. Baik. Cikgu, kalau kita lihat juga tadi cikgu cerita bagaimana cikgu memberikan satu pendidikan kepada anak-anak ini untuk mereka memahami budaya kaum lain, dan ini akan memupuk semangat toleransi. Dan di Malaysia juga kita tahu kita adalah negara yang berbilang kaum. Kalau toleransi itu boleh dipupuk, bagaimana pula kita nak memupuk untuk bersatu padu pula, untuk menjadikan kita ni sebagai satu keluarga Malaysia yang kukuh lah daripada golongan-golongan kanak-kanak pelajar di sekolah rendah ini? Okay, so kita yang ni berkaitan dengan sekolah lah. So pihak sekolah mesti melaksanakan program-program lah seperti dalam sambutan kemerdekaan tu. Bagilah peluang kepada murid-murid melibatkan diri dalam pelbagai jenis aktiviti. So as I said earlier, sebagai contohlah kita boleh buat pertandingan tarian. So pertandingan tarian bukan tarian Melayu sahaja, tarian India, tarian Cina. So bagi peluang kepada murid-murid melibatkan diri dalam pertandingan tersebut, pertandingan memasak makanan kaum lain. So from that kita boleh dapat memupuk perpaduan, sebab sekolah saya susah sikit lah sebab tak ada India dan Cina. So sekarang saya seorang guru India, so saya mengambil peluang ini untuk menceritakan, untuk memberitahu apa itu perayaan Cina, apa itu perayaan Melayu, apakah adat budaya kaum-kaum lain. So saya akan guna peluang inilah. Jadi mungkin kalau orang tak ada kawan-kawan bangsa lain di dalam sekolah, mungkin di luar sekolah mereka berjumpa dengan kawan-kawan boleh bangsa lain, dengan boleh praktikkanlah perkara tersebut. So saya boleh mengajar juga macam mana cara menghormati. Kalau you nampak kawan-kawan yang berlainan bangsa, macam mana you nak menghormati mereka. Yang itu sangat penting. Ya. Perlu dididik daripada dari sejak kecil lagi. Yeah. Baik. Tahun ini juga kita tidak boleh nak mengelak daripada nak berdepan dengan pilihan raya umum. Dan bila kita berdepan dengan pilihan raya umum ni, akan pasti adanya politik-politik ataupun polemik-polemik yang cuba untuk seakan-akan memecah belahkan kaum. Tapi bagaimana daripada Majlis Belia Hindu sendiri nak pastikan bahawa regardless apa yang berlaku, tetapi kesepaduan sesama belia itu dalam komuniti itu masih lagi kukuh? So walaupun seperti yang saya bagi tahu tadi, memang kali ini kita ada berhadapan dengan pilihan raya sebab yang ke-15. Walaupun itu kita dalam keadaan masa PRU, tapi ini adalah sambutan yang memang diadakan pada setiap tahun. So kali ini mungkin akan lebih meriah lah dengan dan juga lebih bekerja lah berbanding dengan sebelum ni, sebab kali ini kita adalah pilihan raya. Betul. Walaupun itu berlaku pada satu on track, sambutan akan masih dijalankan juga dengan penuh meriah. So tak ada apa-apa gangguan ataupun keselesaian dengan PRU itu. So bagi pihak Majlis Belia, kita masih akan teruskan dengan sambutan ni, majlis ni ataupun sambutan perayaan ini, walaupun kita berdepan dengan pilihan raya ni. Sebab kali ini kita perlukan satu politik yang stabil, pentadbiran yang stabil untuk melanjutkan juga sambutan ni. Bukan kita tak perlu sambut untuk hari itu saja, kita nak satu pentadbiran yang lebih baik.
So itu adalah satu permulaan juga. Agar mungkin masa depan nanti akan lagi bagus lagi untuk negara kita dengan semangat bersatu padu yang kita ada. Baik, untuk mengetahui anda juga sebelum ini, sebenarnya Cikgu Gaya pernah viral di aplikasi media sosial sebelum ini terhadap cara beliau mendidik anak muridnya, meskipun beliau merupakan seorang guru yang berbangsa berbeza dengan anak-anak muridnya, tetapi hubungan mereka yang cukup akrab itu bukan sahaja membuatkan kita rasa bersyukur tinggal di negara yang berbilang kaum, malah kita juga bangga apabila guru yang berlainan bangsa ini masih boleh mendidik anak-anak muridnya seperti anak-anak sendiri. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan apakah mungkin yang cikgu memang terapkan dalam pendidikan anak-anak ini, yang kalau inilah caranya Cikgu Gaya mengajar. Okey, cara pendekatan yang saya telah gunalah untuk mendekati anak-anak, especially murid-murid yang berlainan bangsa. The first thing is cara komunikasi. Kita kena tahu karakter setiap orang murid, and then we have to know how to communicate with them. So saya guna konsep persahabatan lah dengan murid-murid. So konsep ini dapat membantu saya dan juga dapat mengeratkan lagi hubungan saya dengan anak-anak murid saya lah. And then before I got posted di school lah, I memang nervous sangat sebab sekolah SK, new environment, ramai murid, tak ada pun murid India, cikgu-cikgu pun a very list of Indian teachers. So I pun rasa takut lah, tapi saya ambil inisiatif untuk belajar serba sedikit tentang kaum Melayu, tentang budaya kaum Melayu, and then adat budaya kaum Melayu sebelum saya masuk ke kelas lah. So first day what I did is saya pakailah cantik-cantik baju kurung, lepas tu pergi ke kelas, lepas tu murid-murid, ni cikgu India tapi cikgu baju kamu cantik lah. Ya betul. And then I juga lah cakap serba sedikit tentang, for example lah, film industry. So I cakap lah tentang film sebagai contoh. Saya suka famous singer lah Siti Nurhaliza. Cikgu tahu ke Siti Nurhaliza? Yalah, pelakon-pelakon Melayu juga. How to say, Syamzul Yusof, and then Johan Asari, betul tak? Betul. Am I pronouncing correctly? So betul ke cikgu-cikgu lihat film-film lain? Betul. So from there, murid-murid like comfortable dengan saya. Mereka macam comfortable dengan saya. Saya pun dapatlah approach them very easily. So inilah pendekatan yang saya telah gunalah selama ini untuk mendekati anak-anak murid saya. Jadi saya suka pendekatan itu. Apabila sebelum kita nak mengajar orang lain berkenaan dengan budaya kita, mengapa tidak kita belajar dahulu supaya kita boleh mendekati mereka supaya lebih selesa. Ya, betul. Jadi Cik Aswin setuju tak kalau pendekatan ini juga digunakan untuk belia-belia di luar sana? Betul. Saya setuju dengan saudari punya pendapat. Memang kita perlu mempelajari suatu agama sebelum kita mendekati dengan agama tersebut. Macam tak kiranya filem Melayu hanya orang Melayu saja boleh tengok, tak seperti macam tu. Kita pun boleh tengok, contohnya macam Pascal, Mat Salleh, Mat Kilau semua tu. Ada satu filem yang memang kita perlu tengok dan pelajari. So melalui kita menonton filem, mendengar lagu, so kita boleh lebih kenali dan lebih rapati berbanding dengan hanya bergaul macam biasa sahaja seperti dalam kelas, lepas tu kita balik tak ada apa-apa. Kita perlu tahu lebih lanjut, baru kita senang untuk bergaul atau berkongsi. So tiada apa-apa, so tak ada macam perjauhan pendapat. So senang untuk bergaul. Dan kita pun kena bersikap lebih terbuka untuk menerima pandangan orang lain dan juga belajar mengenai budaya-budaya yang ada di Malaysia. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, dan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang sudi datang ke studio pada malam ini. Dan sebelum kita berakhir, mungkin boleh sampaikan ucapan dipabali kepada keluarga Malaysia di luar sana. Okey. So kalaulah kamu semua ada kawan-kawan beragama India, masih ada masa lagi, pergilah mengunjung rumah-rumah mereka, makanlah makanan tradisional mereka, enjoy the day, enjoy the moment. So happy Deepavali to everyone. அனைவருக்கும் என் இனிய கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். So bagi pihak Majlis Belia Hindu Malaysia, saya Ashwindra Balachandra ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat menyambut dengan berjaga-jaga. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tamu kita dan kepada anda di luar sana. Selamat menyambut Hari Deepavali, dan pastikan anda sentiasa berhati-hati kerana kita masih belum lagi menang sepenuhnya daripada COVID-19. Sehingga kita berjumpa lagi dalam edisi akan datang. Saya Diah Muhammad Jais, jumpa lagi.